Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penggemar dan pemerhati kepada program kita di NR Channel TV. Malam ini bersiaran secara langsung. Masih lagi bersama saya, Nazrin Faiz, untuk membicarakan ataupun berada dalam segmen Bro OK, di mana biasanya kita akan jemput rakan-rakan daripada kelompok belia, pimpinan-pimpinan masyarakat, malah pemimpin-pemimpin politik untuk menceritakan pelbagai topik-topik semasa dan pada masa yang sama menceritakan buah fikir dan apa lagi dapatan-dapatan. Malah mungkin langkah-langkah penyelesaian yang boleh kita dapatkan pada hari ini untuk memastikan apa jua dalam rancangan yang kita laksanakan ini akan memberikan manfaat kepada anda, penonton-penonton di NR Channel TV. Maka kepada semua di luar sana, sudilah kiranya untuk like, komen, share kita punya page di NR Channel TV, termasuk memberikan kata-kata komentar kalian di dalam live kita untuk kita sama sedut asas pemikiran kalian untuk kita bawakan kepada kedua-dua panel sahabat saya pada malam ini. Syukur untuk kita perkenalkan panel yang pertama. Di sebelah kanan saya, saudara Bro Muhammad Hanapi bin Jamaluddin, merupakan Presiden Benevolent Malaysia. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Dari mana hari ini? Daripada Kota Warisan. Kota Warisan. Sepang. Program penuh ke? Program hari ini tak. Inilah yang Ini telah program. memenuhkan Ini sebenarnya. memenuhkan. InsyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi untuk memenuhkan jadual hari ini. Supaya mungkin hari ini boleh kita dengarkan buah fikir Benevolent Malaysia. Dan apa itu Benevolent Malaysia nanti kita kupaskan bersama. Di hujung sana, sahabat saya, Lieutenant Bersara Muhammad Hisham bin Sahnuddin, merupakan Ketua Penerangan Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia. Apa khabar tuan? Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Panggil tuan ke panggil bro okey malam ni? Bro pun boleh. Bro pun okey. So, bro. Jiwa muda. Jiwa muda. Okey, untuk malam ni bro, kita nak dengar juga buah fikir daripada orang kata veteran-veteran TLDM ataupun mungkin dalam perspektif yang sedikit berbeza daripada Benevolent yang secara asasnya ada NGO yang melingkari masyarakat. Mungkin hari ini mungkin kita boleh mengenali juga Persatuan Veteran TLDM. Baik, sebelum kita pergi jauh, orang kata tak kenal maka tak cinta, tetapi cinta saya tu masih mencari-cari. Jadi pada anda di luar sana yang mungkin mencari kita, boleh kita bercinta bersama. Ya, untuk kita minta kepada saudara Muhammad Hanapi atau Bro Hanapi untuk memperkenalkan diri, apa itu Benevolent Malaysia dan mungkin program-program sebelum ni yang boleh kita kupaskan bersama. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang sangat artikulatif. Jadi beliau ni ada kelebihan yang tak ramai di luar ada. Bersahaja pun boleh mengacarai forum-forum yang mungkin separa ilmiah seperti ini dengan hidup dan dengan jaya. Baik, terima kasih pertamanya kepada pihak NR Channel mengundang kami untuk sama-sama berpartisipasi dalam sesi bual bicara. Skema pula kan. Bual bicara. Segmen Bro okey, relax je. Okey. Santai je. Bro okey ni. Jadi seperti mana diminta untuk memberikan taaruf ringkas tadi, saya Muhammad Hanapi Jamaluddin daripada Benevolent Malaysia NGO yang secara governance berdaftar di bawah Register of Society. So maknanya dia adalah satu daripada puluhan ribu NGO yang berdaftar dekat Malaysia. Baik. Dan juga baru saja berusia 2 tahun jagung. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun jagung. Tapi sebelum tu penglibatan dalam aktivisme gerakan sosial sebagainya ni dah agak lama lah, sejak daripada era mahasiswa 15-20 tahun dulu. Jadi itu saja pengenalan ringkas. Program sikit. Program, apa yang dah dibuat, mungkin program-program yang boleh kita kembangkan ataupun nak diutarakan kepada. Okey, satu daripada program yang bertepatan dengan kita punya tajuk, iaitu kita pernah kelolakan tahun 2022 program kita bahasat untuk mengadakan Convention NGO se-Malaysia. Baik. Yang menghimpunkan NGO-NGO ni daripada pelbagai segmen latar belakang untuk kita capai satu resolusi untuk kita bergerak ke arah penubuhan ataupun menggerakkan satu agenda besar, mewujudkan satu The Grand Council, yang mana tajuk tu diambil untuk kita bicarakan sempena pada kita punya sesi Bro okey ni. Kemudiannya program-program kecil atau program-program lain yang kami anjurkan, bulan lepas kita baru sahaja selesai bawa Yang Muhammad Perdana Menteri dan juga Yang Muhammad Menteri Pengajian Tinggi ke UPSI untuk memperingati seorang tokoh yang kami namakan sebagai guru bangsa, yang mana tokoh ini telah pun
membicarakan tentang kemiskinan 100 tahun dahulu. Jadi kita buat program syarahan Za'ba, seabad pemikir kemiskinan. Kemudian program-program lain yang kami jalankan adalah seperti kalau yang terbaru ialah kita sedang menggerakkan wacana guru bangsa kedua, Ma'ruf Zakaria, seorang the first Malay banker, orang Melayu pertama menjadi sebagai bank, dan Bangkok. digantung mayat beliau itu ditemui di Gombak. Hmm. Dan lain daripada itu, kita juga pelbagai lah program-program latihan, program-program kepimpinan, penulisan kertas geran antarabangsa dan sebagainya, untuk tujuan peningkatan kapasiti NGO, supaya NGO ni dia ada self sustainability, dia tak bergantung, dia tidak hanya tak hanya ada sindrom kebergantungan ataupun dependency syndrome Baik. yang menjadikan mereka ni akan Kalau bahasa Indonesia mandiri. mandiri, supaya mereka ni boleh bebas dan juga boleh tak Bergerak. tertakluk kepada mana-mana Funding. institusi feudal. Sebabnya dia tak ada, dia boleh bergerak sendiri tanpa nak kena dikawal, dicucuk hidung dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh KNPI kan, KNPI boleh memberikan pidato di hadapan semua pemimpin, termasuklah presiden semasa waktu itu, siapakah calon pemuda yang mereka dukung, tanpa ada ketakutan apa-apa. Sebab apa? They have nothing to lose. Kalau berlaku kerajaan tak suka ke dengan keputusan mereka, sebab apa? Dia dah mandiri. Mereka. Itu adalah hasrat besar dan jis kepada kami lah. Baik, terima kasih kerana sudi sekali lagi di hujung sana. Seperti yang kita tahu, orang asalnya orang beruniform. Mungkin boleh diceritakan apa itu Persatuan Veteran TLDM, dan mungkin apa program-program yang boleh kita kongsikan bersama, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudara moderator Tuan Nazrin Faiz menjemput ke program Bro Okey. Menjemput ke memaksa? Bocor rahsia. Menjemput dalam NR Channel TV lah. Okey. Persatuan Veteran TLDM ni agak unik berbanding dengan NGO yang lain. Baik. Persatuan Veteran ditubuhkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Jadi untuk menjaga bekas-bekas anggota yang telah berpencen selepas perkhidmatan, selepas menamatkan perkhidmatan dan selepas tamat perkhidmatan, Persatuan Veteran yang akan menjaga dari segi kebajikan, kejaya, keusahawanan dan lain-lain. Buat masa sekarang ni dalam Persatuan Veteran TLDM kita ada 9,652 keahlian, yang mana 4,550 ahli adalah berumur 60 tahun ke bawah dan 5,102 yang berumur 59 tahun dan ke bawah. Jadi program-program di dalam Persatuan Veteran TLDM menumpukan kepada kebajikan, disebabkan oleh lebih 50% keanggotaan Persatuan Veteran melebihi umur 60 tahun. Jadi kebajikan amat diutamakan. Dan keduanya adalah kerjaya dan keusahawanan lah. Itu adalah sisi yang agak berbeza dalam NGO yang lain, disebabkan Persatuan Veteran TLDM dia menumpukan kepada anggota veteran itu sendiri dan juga ahli keluarga. Termasuk ahli keluarga juga ahli keluarga. Dia kata. Baik, terima kasih bro ataupun Tuan Hisham di hujung sana. Baik, soalan pertama saya nak utarakan kepada kedua-dua panel adalah tentang NGO di Malaysia. Apakah NGO di Malaysia ni boleh dikatakan ia boleh menjadi kuasa ketiga ataupun tidak? Soalan saya. Dan adakah hari ini NGO ni hanya dipandang sebagai satu institusi yang melaksanakan program saja? Apa perspektif daripada penerbit? Okey, baik. Pertamanya di atas kertas, kalau kita tengok, sebenarnya NGO ni memanglah kuasa ketiga. Kalau daripada segi ukuran teoretikalnya di atas kertas. Sebab NGO ni adalah dia terlepas daripada kena patuh kepada institusi pertama. Iaitu institusi pertama kerajaan lah. Sebab apa? Sebab dia non-government organisation. So kat situ saja dah sangat jelas daripada segi spirit dan juga daripada segi fizikal penubuhan NGO ni. Cuma adakah dia benar-benar
memainkan fungsi sebenar sebagai Kuasa kuasa ketiga. Yang itu perlu kepada Bedah siasat. bedah siasat. Jadi kalau dari segi pemerhatian umum, di negara-negara, contohnya negara seperti di UK, dia ada Fabians. Fabian ni satu NGO yang dia berada pada kategori, dia sangat-sangat dominan daripada sudut suara dan juga pandangan mereka tu, bahkan boleh memberikan kesan kepada dasar-dasar dan juga apa-apa polisi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Dan itu memang nampaklah kuasa tu, istilah kuasa tu, third force tu memang betul-betul mereka Dilihat. miliki. Tapi kebanyakan kita di Malaysia, dengan beberapa pengecualian kecil, beberapa NGO-NGO lain, nampak sangat hanya sekadar kebergantungan tu mereka tu kepada institusi pertama, berkuasa kerajaan ni sangat tinggi. Sebab apa? Mereka tidak ada kemandirian kewangan dan juga kemandirian ekonomi. That's the point yang paling kukuh, yang menjadikan alasan kenapa soal kuasa ketiga tu saya boleh persoalkan, kecuali beberapa pengecualian lah. Contoh yang besar-besar, kalau boleh sebut, ada soalan yang akan menyusul tentang Dong Zong. Dia boleh berikan tekanan keras kepada kerajaan untuk mengiktiraf peperiksaan dahulunya pun, daripada zaman sebelum ni lagi. daripada PM 4, 5, 6, 7, 8. Saya rasa 9, 10 pun ada juga tekanan. Sebab apa? Mereka, they have nothing to lose. Kemandirian itu kuat dalam Dia kalau kerajaan nak halang atau blok ke, dia memang betul-betul kuasa. Dia memang betul-betul berkuasa. Tapi yang lain tu mungkin berkuasa juga, tapi sekadar boleh berikan pandangan-pandangan yang kadang-kadang kerajaan tak ada kesan pun. Pandangan tu mungkin pandangan bising-bising di luar lah. Bising-bising tu semua akan berlaku. Okay, kemudiannya soalan yang menyusul kedua tu adalah apa? Ada dua soalan kan. Satu tentang kuasa ketiga dan seterusnya adalah tentang kuasa ketiga dulu saya tanyakan kepada. Okey, kuasa ketiga. Jadi saya nampak itu yang saya lihat masih banyak yang perlu digerakkan. Okey. Untuk daripada Bro Hisham atau Tuan Hisham pula, adakah hari ini pada perspektif Bro pula, NGO di Malaysia ni boleh dah ditaklukkan ataupun dikategorikan sebagai kuasa ketiga? Atau ianya hanya picisan saja? Ada tak ada tak apa kan? Bagaimana? Tak semua. Tak semua. Contohnya di dalam Persatuan Veteran TLDM sendiri pun, untuk menjadi kuasa ketiga ataupun pendesak kepada satu-satu punca kuasa di atas, agak sukar untuk dilakukan. Satu dari segi bukan kata kepatuhan, kita dalam persatuan pun kita ada numbers. Kita ada numbers, kita ada keanggotaan dan apa yang kita dah buat, kita laksanakan, menjaga anggota dan kita laksanakan daripada dulu. Tapi untuk dasar-dasar, kebanyakan dasar ditetapkan di atas. Jadi apa yang kita buat di dalam persatuan hanya lebih kepada pelaksanaan, dan penjagaan kepada ahli di bawah. Cuma saya setuju dengan Tuan Afi tadi. Untuk membeli cadangan tu, kalau kata kita bagi 10 cadangan tu mungkin 1-2 lah melekat. Ini adalah persatuan yang yang ada sekarang ni, dia tak duduk di kuasa pendesak utama lagi. Adakah sebab politik yang terlalu mungkin orang kata fokus ataupun mungkin terlalu kuatnya kerajaan pada hari ini, ataupun tiada kaitan pun sebenarnya? Tiada kaitan, tapi kekuatan persatuan tu tak cukup kuat. Okey, internally lah. Baik, saya nak pergi soalan yang kedua tentang pemimpin. Ramai kita tengok maafkan saya, Tun Abdullah datang daripada Padang Belia. Ramai lagi TYT Ali Rustam datang daripada Padang Belia dan sebagainya. NGO ni ataupun belia ini lubuk pemimpin atau ianya kebetulan? Ya. Dan sebenarnya kalau kalau kita semak latar belakang banyak pemimpin arus perdana, memang mereka ni banyak lahir daripada kilang-kilang pertubuhan. Sama ada itu pertubuhan pelajar, pertubuhan dakwah, pertubuhan belia, pertubuhan masyarakat sivik. Memang banyak. Dan itu sahaja telah pun legitimate ataupun mengabsahkanlah bahawa memang NGO ni dia produce leader. Tetapi kalau kita lihat ada setengah-setengah NGO yang
yang mungkin bagi tumpuan mereka tu bukan sangat tentang perkara-perkara advokasi, perkara-perkara besar aras perdana, contohnya kemiskinan, kebajikan, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Itu agak kurang lah, hanya sekadar mengisi waktu kosong. Baik. Seseorang yang Loophole terlibat, yang ada. loophole yang ada, mengisi ruang kosong je lah, Hmm. masa senggang untuk nak mereka isi. Tapi yang betul-betul melatih kebolehan dan kewibawaan memimpin tu memang kepada NGO yang memang sifatnya ada sense of struggle. Sama Sense of ada struggle, dia nak bercakap tentang suara minoriti kumpulan terpinggir ke, ataupun nak bercakap tentang isu kemiskinan ke dan sebagainya. Dan kita boleh saksikan pun, kalau dulu saya di Majlis Belia Malaysia, kita tengok Tan Sri Tajul Rosni, Pak B, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ABIM, Tun Ali Rostam daripada 4B, kemudian Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah daripada 4B ataupun daripada MBM, dan banyak lagi lah. Kalau kita nak sebutkan terlalu banyak, sebab kita pun tak nak terlalu romanticizing yang lepas-lepas ni. Baik. So sekarang ni way forwardnya adalah macam mana kita nak pastikan mereka punya Continuity. bukan continuity, dia punya Superiority dalam kalangan juga. bukan, maksud saya Kesinambungan. peranan NGO tu betul-betul dapat terus Berimpact. dipolish supaya dia boleh jadi incubator, akan terus mencetak lebih ramai Lagi, pemimpin. lagi. Bukan hanya sekadar nak jadi batu loncatan atau menjadi sekadar tempat untuk dia ada bertengger. designation. Setengah-setengah kan ada dia designation, dia akan rasa dia HE kat depan kalau international dia. Is ya. excellency apa contoh. Boleh lah kalau nak tu. Kita pun tak boleh nak terlalu sikapnya terlalu idealistik. Itu perlu, tapi substance dan intipati tu Perlu tetap ada. kena ada. Jangan sekadar nampak solid dengan begitu indah as a circle, tapi tidak ada substance yang cukup untuk nak memastikan kita punya kewujudan dan keberadaan kita tu boleh memberikan kesan. Kesan setidak-tidaknya ada 3 lah. Kalau NGO ni, corrective participation, check and balance, pressure group. Okay. Pada setengah-setengah keadaan dia boleh jadi sebagai kumpulan pendesak. Okay. Baik, untuk Bro Hisham atau Tuan Hisham pula, lubuk pemimpin atau tidak yang pertubuhan dalam kerajaan atau bukan kerajaan ni, ataupun macam mana perspektif? Kalau daripada perspektif pertubuhan veteran, saya tak nampak lagi. Tapi ada pemimpin dari dari kalangan golongan tentera yang ada di parlimen sekarang ni, ahli parlimen Besut, ahli parlimen Tanjung Karang, dan sebelum ni ahli parlimen Lumut. Jadi kesukaran untuk bekas-bekas anggota muncul sebagai pemimpin di pentas perdana ni, mungkin salah satu bukan kata ideologi, pembawakan diri yang telah dilatih daripada awal. Kebanyakan kepatuhan tu ada, tapi bila dah duduk di satu peringkat, banyak perkara yang mereka rasakan mereka je betul. Okay. Jadi untuk mendapatkan apa orang cakap, pandangan buah fikiran yang lain agak sukar dekat situ. Jadi kebanyakan pemimpin di dalam bekas-bekas di dalam tentera ni di dalam lingkungan masing-masing saja. Okay. Tapi sebenarnya kalau secara umum, yang tu secara spesifik dalam pertubuhan veteran tentera lah. Tapi kalau secara umum, memang daripada persatuan ataupun daripada NGO ni adalah kilang untuk melahirkan pemimpin. Sebelum kita nak melaksanakan satu perkara yang besar di persatuan ni, di pertubuhan ni lah, yang mengajar kita sekecil-kecil perkara untuk melaksanakan sebesar-besar perkara. Sebab kalau tak, memang senang kena dipermainkan lah oleh banyak pihak. Jadi saya setuju dengan pandangan NGO boleh jadi kilang pemimpin-pemimpin di masa hadapan, dengan syarat pada diri juga. Pada diri dan juga tempat yang betul, masa yang betul. Baik. Nak tanya tentang sikit ni, tak ada dalam ni. Tentang pengurusi Westa yang datangnya daripada kilang tentera. Apa komen, dan mungkin ini satu kisah yang sebenarnya sepatutnya orang Melayu bangga kan. Apa komen sebagai mungkin orang kata di dalam cabang yang sama dengan Tuan selaku orang di dalam tentera. Apa yang boleh dikomenkan tentang pengurusi Westa?
sama je saya cakap, dia di tempat yang betul, di masa yang betul. Jadi bila dia berhenti awal seawal 10 tahun perkhidmatan. Baik. Jadi ketika tu tak ramai yang melaksanakan AP kereta. Jadi and then connection, hubungan di dalam kerajaan sebelum tu diguna pakai sebaiknya. Semasa dalam sistem. Bila dah keluar daripada sistem ketenteraan, buat satu perniagaan yang antara Melingkari kawasan kawan-kawan lah mudah cerita. Jadi dia akan groom lah. Dah berjaya lah menjadi salah seorang konglomerat yang berjaya di Malaysia. Jadi timing tu timing yang tepat lah. Maksud memilih timing yang betul dan orang yang betul dan juga rezeki yang betul. Betul. Sikit tentang ni saya nak tanya, tak ada dekat dalam ni. Umur 30 untuk pemimpin belia, komen sikit. Adakah ia akan mematikan persatuan atau bagaimana? Persatuan belia tu betul. Sebenarnya Mungkin soalan ni tricky bagi orang yang daripada kilang belia juga. Sebenarnya memang high time untuk kita nak buat peremajaan, rejuvenation ni kan. Sebab kita dapat lihat kecerdasan atau kedewasaan budak-budak remaja itu dah semakin dipercepatkan bila mana pendidikan malah sampai sekarang dulu 6 tahun masuk tadika. 6 tahun tak masuk tadika, 7 tahun masuk sekolah rendah. Sekarang 3 tahun dan setengah dah ada sekolah. 2 tahun setengah kadang mak ayah dah mula biasakan anak-anak dengan segala-gala yang tak kalau daripada segi di atas kertas ni macam tak sesuai lah untuk anak-anak tu nak belajar lagi kan, sebab dia mesti nak menikmati permainan. Jadi kematangan dah semakin cepat sampai tambah lagi pula dengan gadget sebagainya. Jadi saya rasa tak ada alasan untuk kita tak setuju. Cuma yang satu je lah yang boleh kemaskan lagi daripada segi mekanisme untuk nak kelanjutan tu. Sebab setengah-setengah pertubuhan mereka tak ada dia punya kaderisation tu. Proses pengkaderisasian. Setengah-setengah yang ada dia memang sentiasa at any time dia boleh bertukar, setuju untuk plug in plug out je. Tapi untuk kes-kes yang setakat pengetahuan kami tak ramai yang ada ekosistem tu. Hanya berapa pertubuhan je yang ada ekosistem daripada sekolah menengah, universiti dan seterusnya pertubuhan belia dan juga beliau selepas belia. Selepas belia Maksudnya 2025 untuk makluman semua bermula 2025 2025 Januari akan dilaksanakan. 2026 maafkan saya. 2026 dilaksanakan umur 30. So itu adalah satu bagi saya benda yang dah lama dibicarakan. Ini secara international pun sudah dilaksanakan. Tapi mahu atau tidak kita kena terima ianya sudah datang dan kita kena face lah. Untuk soalan yang seterusnya berkait dengan tajuk kita, NGO, apakah NGO hari ini boleh menjadi the Grand Council dalam negara, menjadi kotak-kotak fikir, tokoh-tokoh fikir kepada menggerakkan kalau kita tengok dan juga apa juga dalam negara. Kalau kita tengok dalam masyarakat sivik ni, dia secara umumnya ada 3 kuasa. Satu kuasa pertama adalah kuasa kerajaan, kuasa kedua adalah institusi perniagaan dan kuasa ketiga adalah NGO. Baik. Dan NGO ni dia terdiri daripada gabungan. Dia sebenarnya bukan NGO sangat. Dia adalah ruang awam, public sphere. So ruang awam ni dominasi ataupun diwakili oleh NGO, non-government organisation, NGI, non-government individual, penyair, penulis, budayawan, seniman, writers. Mereka ni adalah yang berada dalam ruang-ruang awam yang cuba untuk menguasai public opinion. Baik. Jadi kalau kita lihat kuasa pertama tadi, mereka ada ketua tertinggi dia. Of course lah Perdana Menteri. Ataupun kuasa pertama ataupun ketua setiausaha negara. Jadi sebagai komander. Kalau institusi perniagaan, Tycoon, mereka adalah komander-komander besar. Tapi di dalam NGO, kita melihat tidak ada satu solidarity council yang menghimpunkan semua NGO-NGO ni bergabung di bawah satu national council. Yang boleh kita namakan sebagai the Grand Council ni lah. Majlis Raya. The Grand Council ataupun kita juga menjenamakan Majlis Gadang. Mengambil maksud besar. Jadi perlu ada lah. Sebab apa kalau tak, kita lihat NGO ni dia multiple centers of power.
Baik. pelbagai pusat-pusat kuasa. Satu seorang bagi kenyataan, kalau seorang ni nak sokong, sokonglah. Kalau tak sokong, tak sokonglah. Tapi kalau ada satu Grand Council tu, kuat tu. Dia akan memberikan Kuasa tekanan untuk memberi tekanan kalau tekanan yang kata dahsyat kepada mana-mana pihak yang ni. Dan sebenarnya mereka ni adalah reflect kepada kuasa rakyat. Sebab NGO ni kan adalah mereka yang mewakili kumpulan-kumpulan berkepentingan. baik. NGO kumpulan seniman adalah seniman, NGO kumpulan pendidikan, Kalau pendidikan. boleh diletakkan di Ya. satu tempat itu memang akan ada impak yang Tapi sangat it's besar. not going to easy sebab masing-masing NGO ni memiliki dia punya ego dan juga dia punya sebab dia dah bina dia punya empire, dah bina dia punya pengaruh, dan dia tak mudah untuk nak mengangkat seorang yang akan lebih superior daripada dia. Sebab apa? Dah pertubuhan ni dah ada dia punya presidennya. Betul. Nak angkat pula di antara presiden-presiden NGO ni, Nah, dia angkat mesti ada seorang ketua lagi. pula dah. Mungkin tak boleh jadi presiden. Jadi seperti mana format United Nations, Sekjen. Sekjen. Dia hanya sekadar setiausaha organisasi, setiausaha pengelola ataupun setiausaha yang akan Dia urus majlis yang urus majlis. Tapi kenyataan dia powerful sebab Baik. dia lihat mewakili The semua. whole wide world lah. Dia payah tapi bukan mustahil. Baik. Untuk daripada Bro Hisham pula, boleh ke NGO perlu disepakati diletakkan dalam satu kelompok besar di bawah payung Grand Council ni, dan boleh ke ia menjadi realiti atau Okey. ianya fantasi saja? Saya melihat rapat perkara ni sebab bila kita bincangkan di dalam Satuan Veteran Tentera Laut, bila kita diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran, di dalam Jabatan Hal Ehwal Veteran ada dekat 110 persatuan veteran. Baik. Ada persatuan veteran Intik 206, ada Ada persatuan ikut-ikut ada persatuan veteran RAMD darat. Ni semua berpecah. Sepatutnya dia ada 3 je sebab cabang perkhidmatan tentera darat, tentera laut, tentera udara. Betul. Jadi kalau dia keluar daripada perkhidmatan tu, patutnya keluar 3. Sekarang ni dah ada 110. 110. So yang sini dia nak buat dia punya persatuan batch dia, persatuan intake dia. Jadi benda tu dia berpecah split, and then kuasa tu dia punya suara tu tak kuat. Faham. Jadi memang macam kita ni Persatuan Veteran TLDM, kita ada ahli dekat 10,000. Okey. Tapi sebenarnya ada ahli 200, ada ahli 300 yang sepatutnya ahli-ahli ni kalau masuk dekat dalam satuan induk yang besar ni, dia akan jadi satu suara yang lagi besar. Faham. Jadi bila kita pun ada bercakap dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran, memang dia sedang melihat adakah possible untuk menjadikan persatuan veteran yang mewakili ketiga-tiga perkhidmatan ni hanya 3 je. Okey. Tapi ianya tak mudah. Macam Tuan Api cakap, sebab masing-masing dah ada kedudukan di dalam persatuan-persatuan Dia ni. ada ownership kepada intake tu juga, macam budak-budak sekolah SBP kan juga macam tu juga. Tapi kita nak buat itu, kita nak suruh dia masuk kat dalam persatuan tu agak tak mudah. Faham. Jadi hanya yang boleh yang specialnya di dalam Jabatan Hal Ehwal Veteran ni, kuasa di tangan mereka. Faham. Dia bukan ROS, dia Jabatan Hal Ehwal Veteran. Jeff. Yang tu boleh jadi, tapi agak sukar untuk nak memenangkan hati ke semua Di dalam ramai-ramai tu. Kalau jadi memang jadi satu Grand Council, you boleh desak pimpinan di atas, ada satu suara, satu saluran suara yang kuat. Ini sekarang ni kita suara kuat, lepas tu ada yang tak nak. Ada sikit tu dia, saya dengar yang ujung sana tu tak nak. Dia contoh. Dia tak ada kesepakatan. Maksudnya kalau dalam konteks veteran pun mendambakan ada satu suara yang betul. padu dan juga solid lah ya. Baik, ini kita nak cerita tentang ada NGO Bro Hanapi tentang NGO yang sudah berubah menjadi parti. Yang kalau saya boleh singkat, ada Berjasa, kita ada sebelum ni Perkasa, jadi apa dia punya ni? Putra, menjadi Putra dan sebagainya hari ini. Tetapi selepas beberapa series of PRU, PRN, ternyata masih lagi tak dapat tempat. Dia masih lagi dipelopori oleh parti-parti yang dilihat menjalar ataupun sudah lama dalam struktur. So, adakah mereka ni patut kekal dalam core business NGO atau mereka sepatutnya mencuba untuk keluar menjadi parti politik seperti Berjasa, Putra dan lain-lain yang ada? Dan sebenarnya kita tak boleh nak menyelami untuk menjadi sebagai jurucakap mereka. Kalau kita bagi direction dan bagi nasihat kepada mereka, sudah tentulah kita kata kekal. Tapi sebenarnya ambition
dan cita-cita untuk nak pergi jauh lebih daripada sekadar bermain-main di pinggiran ini ada pada semua manusia. Faham. Jadi kalau secara umum saya boleh bagi pandangan kekal ialah sebagai NGO. Sebab apa? Sebab nak masuk dalam arena arena parti Kepartian. politik ni yang telah pun rooted berakar berpuluh tahun ni bukan mudah. Betul. Kalau mereka mahu, bahawa mereka juga perlukan pelaburan mungkin puluhan tahun seperti mana-mana yang lain tu Faham. untuk baru boleh berbuah. Kalau tak tu dia jadi bonsai dan juga togel lah Hanya masuk-masuk. memenuhkan ruang lah. Tapi kita Tidak cakap boleh pun menolak lah. dia Hasrat. akan tetap, orang memang akan bercita-cita. Honestly, bahkan ada setengah-setengah tu kadang tak ada pengaruh yang sangat kuat pun. Ada setengah, dia mungkin menganggap bahawa dia sangat kuat, berpengaruh. Tapi end up bila ditubuhkan, nak bergerak ke arah lebih daripada sekadar NGO yang ditubuhkan tu, nak masuk bertanding dan menawarkan ni. Contoh, saya bagi contoh, Muafakat Nasional. Baik. Itu pun salah satu, ini menghimpunkan bukan kecil-kecil punya figure. Tapi di end di mana dia? Dah agak stagnan berbanding dengan awal-awal penumbuhan itu. Dan saya percaya ini mesti akan ada hasrat yang sama untuk jadi sebagai tawaran baru dalam parti. Tapi saya rasa kekal dalam NGO lebih ada masa depan dan lebih selamat. Lebih selamat. Lebih selamat lah ya. Tak tahulah sensitif ke tidak, tapi kita kena sembut fakta dan juga realiti je. Baik, kepada orang veteran juga, mungkin ni cerita parti politik sikit kan. Mungkin Kak Sesa, kalau Sesa untuk komen, dah bertanding banyak ni, kerusi sampai puluhan kerusi dan berapa kali series of PRN, PRU. Tapi tak juga dapat tempat. Kekal ataupun masih lagi nak mencuba? Sebab kuasa mesti ada orang nak mengecap kuasa. Komen pula. Satuan veteran dia ada usaha-usaha untuk membuat satu parti politik 2018 untuk buat satu politik bercorak Movement ketenteraan. Tapi saya sendiri tak setuju. Baik. Saya sendiri tak setuju disebabkan sebelum kita nak jaga negara, masyarakat luar ni, umum ni, yang di dalam bekas tentera ni perlu dijaga seeloknya. Baik. Sebab masyarakat di luar tengok bila pencen askar ada yang melarat, ada yang tak terjaga. Faham. Jadi sebelum minda seorang yang veteran yang baik, bila mengurus takbir satu veteran, uruskan bahagian dalaman terlebih dahulu, and then barulah keluar. Baik. Jadi apa yang kita buat dalam satuan veteran sekarang ni, sebelum ni 10 tahun kebelakangan ni kita hanya jaga kebajikan. Sekarang ni mulai tahun ni kita mula dengan tiga tawaran, 3 cabang kebajikan, kejaya dan keusahawanan. Baik. Untuk menutup ruang kebanyakan bekas tentera yang lepas pencen ada masa depan, ada kerja, tidak hidup melarat, ada kejaya. Faham. Jadi nak selesai dulu hal keluarga lah, mudah cerita. Betul. Selesai dulu. Jadi ada orang boleh makan dengan baik, hidup dengan baik, baru nak cerita pasal nak jaga negara. Betul. Jadi kalau nak keluar satu veteran sebagai parti politik, tak mungkin berlaku buat masa sekarang ni. Kecuali dia pergi step in ke parti politik lain dan bertanding. Baik, ada 2 situasi ya kawan-kawan. Yang pertama, tidak mudah untuk memecah tradisi Demokrat dan Republikan di Amerika Syarikat, walaupun ada parti-parti kecil. Yang kedua, ada juga senario di negara seperti Indonesia di mana partai-partai yang baru juga sudah mendapat tempat, antaranya Partai Nasdem, Partai Gerindra yang hari ini dipelopori oleh Presiden Bapa Prabowo Subianto, itu datangnya daripada parti Sepihan yang akhirnya menjadi salah satu parti yang membentuk kerajaan Indonesia Maju. So, situasinya berbeza-beza, tetapi untuk konteks Malaysia masih jauh ada dari perspektif panel kita. Baik, soalan yang seterusnya yang saya nak tanya tentang kerajaan perpaduan. Kita tidak boleh lari daripada kerajaan perpaduan. Polemik kerajaan perpaduan hari ini adalah kerajaan yang telah ditubuhkan dengan kerjasama 19 buah parti yang asalnya mungkin mimpinya tidak sama, tetapi sudah dapat dihimpunkan mimpinya di bawah satu payung yang dikatakan atau disebut kerajaan perpaduan dan diketuai oleh Bapak Haji
Anwar Ibrahim yang akhirnya dapat memecah tradisi menjadi Nelson Mandela Malaysia, mungkin boleh disebutkan begitu. Apakah komen dan juga perspektif NGO tentang adanya kerajaan perpaduan hari ini? Bagus, tidak bagus atau bagaimana? Okey. Dia semua jawapan dalam sains sosial ataupun sains kemasyarakatan ni dia sangat subjektif. Dia boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi pandangan yang saya akan berikan dan juga jawapan yang akan diberikan ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Faham. Boleh diakui, boleh ditolak. Okey. Jadi pandangan saya lah pentingnya karisma dan persona seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin kuat ni bukan sangat tentang dia punya, biasa orang punya romanticizing tentang pemimpin yang hebat, ideal tu seorang yang sangat contohnya kalau dalam seorang Islamis dia akan bercakap tentang agamawan, seorang yang soleh menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya dalam kefahaman yang saya tahu, pemimpin ni kena ada sifat al-qawi. Dia kena kuat, dan kuat itu dibuktikan bukan sahaja dengan kuat fizikal, intelektual, kekuatan emosi, boleh berhadapan dengan pegawai sepenuh masa, boleh menghimpunkan mobilisasi rakyat, boleh menjadi orang pertama yang akan kena, menjadi orang pertama akan diterajang ataupun ditumbuk ataupun sebagainya. Kuat fizikal, kuat intelektual, buku yang dia baca, dan juga tengok dalam wacana-wacana bersama dengan Tan Sri Taufik pun dia boleh. Tan Sri Taufik, Petronas punya CEO, hujahan yang saya rasa honestly lah, saya tak bukan dalam mana-mana keberpihakan politik, tapi ciri al-qawi itu ada pada PM yang ada hari ini. Dan itu dibuktikan dengan dia boleh jadi glue, gam, mencantumkan, dan bukan sekali. Ini baru. Dua parti yang sangat tajam sampai kiamat selagi ada bulan dan bintang. PAP dengan PAS. Pernah didudukkan oleh Datuk Seri sebelum ini. Kita boleh bayangkan tu, sampai kan dua-dua ni Barisan seorang alternatif. langkah mayat aku sebelum nak, contohnya macam nak laksanakan Malaysia, langkah mayat PAS nak laksanakan Islam, langkah mayat kapal Sing. Tapi bayangkan seorang manusia yang sama seperti juga yang lain, mereka juga, dia adalah political animal juga, pemain politik boleh dudukkan. Jadi saya nampak itu hal yang hampir mustahil 19 parti boleh bergabung, dan kita tahu pertarungan dalaman masih tajam sekarang. Masih tajam, dan persona pemimpin yang kuat ni, dia kuat lah. Kalau tak kuat, dia akan dengan mudah je kena lenyek lah. Maksudnya, tapi saya rasa second layer, kalau contohnya outgoing atau berakhir, saya rasa honestly tak nampak lagi akan boleh jadi yang selepas glue. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kita tak tahu siapa yang boleh jadi glue tu. Gam tu sangat kena kuat. Dia mesti seorang yang sangat kredibel, wibawa, dihormati, disegani, dan juga subscribe idea-idea yang pertengahan antara kedua-dua blok yang ada kiri dan kanan yang terlalu tajam. Yang ni Meli Ultra, yang ni pula sosialis ataupun Chinese tapi dia boleh dudukkan. Boleh berada di situ. So kita pun bimbang juga ya, apa polemik daripada veteran pula tentang bagus ada kerajaan perpaduan ini. Kita dah selesai hal politik, kita nak fokus pada pembangunan negara pula. Apa komen daripada veteran pula? 2 tahun dah. Kita mendambakan perpaduan di antara semua kaum. Kalau kita tengok sejarah 1957, yang kalau Tengku Abdul Rahman laungkan Merdeka tu, yang menaikkan bendera tu, ada tiga individu yang menaikkan bendera. Awang Mat Saleh, Sharif Kalam, dan juga Oliver Samuel Cuthbert. So ini adalah negara yang bersatu. Maknanya kepelbagaian kaum diterjemahkan masa merdeka, yang menaikkan, inilah tiga yang menaikkan bendera Persatuan Tanah Melayu pertama, yang dengar lagu Negaraku pertama pertama kali dilaungkan waktu rehearsal. Dan mereka bersama. Dan even sebenarnya kalau dalam tentera laut, Panglima Tentera Laut yang pertama Tan Sri Tanah Balasingham. Bukannya seorang Melayu. Faham. Seorang Indian. Jadi kita boleh berkongsi sebenarnya negara ni dengan bangsa lain. Faham. Tapi waktu dahulu tiada sentimen resis seperti sekarang.
So kita mendambakan sesuatu yang dahulu yang bersatu padu antara kaum ni ke waktu sekarang. Baik. Jadi bila bercakap tentang kerajaan perpaduan sekarang ni, masing-masing menunggu peluang masing-masing. Bergabung memang betul bergabung, tapi sebenarnya bergabung kerana terpaksa. Kalau kata parti Yang ada. parti dominan yang China kalau dapat majoriti 112 kursi, dia tak nak bergabung. Dia akan bentuk dengan majoriti kerajaan bangsa. Baik. Jadi apakah ramuan yang kita nak acu kan kalau kita nak bersama ni? Kalau sekarang ni saya melihat hanya disebabkan Untuk terpaksa. memastikan ada kuasa. Untuk berkongsi kuasa je. Bukan dengan ikhlas. Baik. Jadi dalam soal veteran ni kita melihat longevity pasal negara yang mesti ditolakkan ke tepi sentimen-sentimen kenegaraan itu diutamakan. Itu perspektif veteran. Baik, kita cerita tentang hala tuju Malaysia. Kita dah lepas PRU15, dah ada satu kerajaan yang boleh dikatakan stabil. Okey, Malaysia sudah bergerak baik selepas ada kerajaan perpaduan. Apa hala tuju yang seterusnya yang kita fokus, Bro Hanafi? Okey, saya nampak kita akan buktikan untuk kita menjadi sebagai juara rantau. Juara rantau. Bukan lagi main di pentas nasional saja. Dan itu saya lihat keterujaan kerajaan yang ada ni dan kerja keras yang ditampilkan oleh Menteri Luar dan juga Perdana Menteri yang masya-Allah dahsyat bertemu dengan hari ini saja. Hari ini maknanya dalam trip kali ini saja, lawatan ni setidak-tidaknya 2 kuasa besar key state. Pertamanya key state untuk dunia Arab mereka bertemu hari ini ke ataupun semalam. Dan sebelumnya adalah Presiden China. Bukan memang akan jadi sebagai superpower ekonomik besar. Dan sebelum tu Putin. In fact, dalam tempoh 2 tahun kerajaan-kerajaan sebelum ni, mana-mana PM naik, nak jumpa dengan salah seorang daripada mereka pun bukan senang dan juga saya rasa tak ada setakat pengetahuan ataupun mungkin info randomly yang saya rasa bukan mudah. Dan kenapa itu diberikan, kenapa itu mendapat mendapat kemudahan, dan saya nampak kerana cita-cita dan juga drive untuk nak munculkan Malaysia sebagai negara kuasa ekonomi ke-30 terbesar. Dengan negara yang kecil yang baru keluar daripada kita senario politik negara-negara lain dihadapi satu senario waktu tu, COVID, collapse dan juga lumpuh beberapa ekonomi mereka. Betul. Kita ada hadapi 3 masa tu. Betul. Situasi masa tu saya ingat 3 bencana besar. Pertama adalah political morass, kerancuan politik yang sangat buntu lah, menyebabkan tak ada kerajaan dan sebagainya. Kemudian COVID kita pun beberapa kali dan hampir beberapa kali darurat diisytiharkan kan. Darurat. PKPD, PKP. Last yang jarang orang kaitkan dan juga lupa, banjir dahsyat 2021 yang menyebabkan 3 negeri lumpuh. Dan Malaysia kerugian 6.5 bilion masa tu. Saya lihat report dekat dalam pembentangan Dewan Negara. Jadi 3 bencana alam yang 3 bencana serentak tu menyebabkan kita macam restart, dan kita perlu ada kepimpinan yang sangat karismatik untuk nak bawa negara ni ke depan. Dan saya lihat setakat ni mood dan juga dia punya vibe itu adalah, walaupun orang cakap apalah sebut pasal pelaburan tu harga barang tak mahal, kita akui, saya pun orang beli barang juga. Harga bukan setakat harga barang, kadar competitiveness gaji dan sebagainya ataupun purchasing power bukan sangat harga. Masih lagi saya rasa harga rumah pun tak ni, harga tu pun tak ni, harga petrol pun tak ada kesan sangat. Jadi kat mana yang dikatakan Malaysia sedang menuju ke ringgit kuat, ringgit mengukuh kan. Tapi saya percaya bahawa dia bukan macam nak bina Rom bukan satu malam. Dia kena ambil waktu sedikit, tetapi dia punya tanda dan juga benih dan juga tu dah ada. Wallahualam. Saya bukan orang ekonomi, tapi saya nampak dah ada dengan beberapa unjuran-unjuran dan sebagainya. Dan contoh yang paling nyata ringgit lah. Kita agak kerap ke Indonesia untuk bawa rombongan kembara seperti kembara Buya Hamka. Jadi sangat
nampak bila kita tukaran sebab apa kita bawa dengan jumlah yang banyak sebab bawa 30 orang, 50 kadang 40 orang. Jadi untuk 4 hari 3 malam tu kita tukar selonggok. Faham. Bila tukar selonggok tu masya-Allah terasa sangat dia terasa. punya wah, bangga kita ringgit dah kuat. Ya, betul. Itu je. Bermaksud itu tentang veteran pula. Hala tuju Malaysia selepas ni. Macam mana perspektif veteran pula? Nak macam mana Malaysia ni? Politik dah settle, stabil dah politik. Banyak perkara yang perlu diperbaiki. Okay. Kalau yang pertama kita menjurus kepada ketenteraan. Hmm. Kita tengok KG Merdeka bulan 8 tenggelam. Kapal 45 tahun yang berada di lautan masih lagi digunakan akibat terlanggar tebing, beting, bocor dan tenggelam. Kapal yang sebenarnya kita ada lagi kapal tahun 1958 masih lagi berkhidmat di Malaysia. Masih lagi berkhidmat di Sabah. Okey. Tahun 58. 58. KD Kita pun tak ada lagi. KD si Perlis dan saya ingat dua kapal PC. Baik. Jadi kapal-kapal ni tak boleh nak diganti. Jadi macam mana pengurusan kita mengharapkan pengurusan yang betul, perolehan yang yang baik lah. Dan kapal yang datang, kapal yang baru dan setidaknya teknologi anggota-anggota sebelum ni bila dia tamat perkhidmatan boleh diguna pakai. Tapi kita tak guna pakai. Faham. Kita tak bergantung kepada veteran-veteran ni untuk melaksanakan banyak hal dari segi pembuatan kapal baru. Apa LCS tu? LCS tu adalah 5-6 biji tapi belum siap lah. Kan belum siap. Yang tu agak kontroversi sikit. Biasa. Jadi sebenarnya pemindahan teknologi tu belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya berlaku. Kita hanya boleh buat bodi kapal tapi dalam sistem kita tak percaya kemampuan rakyat Malaysia tu sendiri. Jadi macam mana kita nak bagi peluang daripada kerajaan tu bagi peluang, bukan award kepada company luar negara untuk buat sistem. Kita kena bagi peluang dekat bukan vendor tempatan, maknanya technician tempatan ni atau syarikat tempatan buat dulu, and then mungkin kalau ada failure and then kita belajar something lah. Rather than ruang kepada orang kita sendiri. Sebab saya rasa ini benda yang sangat sensitif tentang keselamatan negara, radar, dan kita tidak boleh memudahkan sebab saya mengikuti rapat tentang Laut Cina Selatan sebenarnya. So saya anggap perkara-perkara begini sangat-sangat sensitif, terutamanya tentang kerahsiaan. Kalau kita nak bercakap tentang Laut Cina Selatan, kita dari side veteran kita tak mampu nak buat apa-apa lah. Tapi kalau dari sudut pandang veteran, kita melihat kekurangan kapal di Sabah dan Sarawak untuk menjaga ZEE, zon ekonomi eksklusif di sepanjang pesisir pantai di ZEE. Kita tak mampu mengoperasikan bilangan kapal yang cukup di laut. Sebab bila kita operasi beroperasi, kita kena letak kapal di pelabuhan juga. Kalau kita keluarkan semua kapal di pergi laut, kita punya base tak terjaga. Jadi cukup orang pula, tak cukup tempat pula nak cover kita punya rumah juga. Jadi perkara tu. Jadi kita tak cukup, and then loophole tu banyak. And then kapal-kapal kita pun ada kapal yang lama. Tak mampu nak pintas kapal-kapal daripada Coast Guard China. Jadi kalau kata ada orang cakap, orang Malaysia ni tengok je ke? Dari satu segi kita kena tahu kemampuan kita. Dan kita harapkan kerajaan tambah baik. Kerajaan tambah baik. Kan? Gunakan veteran yang ada tu and then serve balik. Sebab dia yang tahu sistem yang ada dekat kapal tu. Boleh kalau kita nak ambil graduan-graduan baru belajar. Tapi yang ada pengalaman ni, kalau bila dia habis tamat perkhidmatan, dilupakan perkhidmatan yang habis. Nak train pengalaman tu adik-adik tu tak ada.
Faham. Ha. So masih lagi perlu kepada penambahbaikan terutama dari segi bajet, kapal-kapal yang baru lah. Saya rasa ini penting sebab Malaysia yang mahu kita nak kita bawa adalah bukan saja Malaysia yang aman secara politically, Ya. tapi keselamatan negara itu menjadi salah satu penting. That's why Persatuan Veteran berada ini. So sebut tentang China dan China, saya nak masuk pada soalan tentang NGO China yang disebut Donzong tadi. Kita tahu kekuatan pemusatan kepada Donzong itu yang menyebabkan mereka kuat dan itu juga berkaitan dengan tajuk kita. So apakah mereka kuat atau kita yang lemah? Ya, mantap. Saya bila soalan tajuk ini nak dibicarakan, saya menunggu soalan tentang Donzong yang diutarakan oleh moderator sebab saya fikir kita perlu buktikan kena ada satu sampel case yang boleh kita majukan sebagai example. Baik. Dan saya lihat Donzong ni adalah satu kes rujukan yang sangat tepat untuk kita bicarakan dan mengabsahkan bahawa telah ada pun sebenarnya sebuah kaunsil yang mana boleh betul-betul menjadi sebagai kuasa pendesak yang sangat berkesan. Dan mereka berhadapan dengan mana-mana Perdana Menteri pun tanpa ada apa-apa ketakutan dan kebimbangan. Dan mereka berikan tekanan tu kadang-kadang saya sebagai orang yang rakyat biasa yang membaca melampau dan berlebihan. Mana mungkin dalam sebuah negara yang ada dia punya perlembagaan, yang ada dia punya sistem pendidikannya, boleh pula menggunakan sistem daripada negara lain, maknanya daripada segi kedaulatan negara lain, kemudian mendesak, bukan sekadar memohon, merayu ataupun mendesak untuk mengikut kerajaan yang ada membenarkan ataupun memberikan pengiktirafan kepada pendidikan mereka. Baik. Tetapi keadaan itu keadaan itu saya lihat sampai mendapat perhatian bukan sekadar patut diuruskan oleh Menteri Pendidikan lagi dah. Sampai ke level Perdana Menteri kena uruskan mereka ni. Faham. Dan apa yang menjadikan mereka ni kuat? Baik. Dukungan daripada orang-orang yang memiliki kekayaan dan juga kekuatan ekonomi, sebab kuasa ni bukan semata-mata orang biasa lihat bahawa tiga perkara boleh menyebabkan manusia berkuasa. Politik, media, satu lagi ekonomi. Orang mungkin hanya sekadar beri tumpuan kepada politik, tapi ekonomi ni cash is king. Kalau kita dapat lihat banyak tycoon mereka boleh beli orang pun. Dia boleh kontrol orang. Nombor satu, nombor dua, orang-orang yang duduk di lapangan politik sebab mereka memiliki modal, memiliki wang. Jadi saya nampak Donzong ni suka ke tidak ke, saya nampak model dia adalah model yang paling sangat berkesan sekarang ni untuk nak menunjukkan bahawa ada sebuah majlis nasional yang sangat berkesan menghimpunkan kuasa pendidikan Cina. Dan sebenarnya bukan tak ada dah Grand Council ni saya lihat di Malaysia, tapi masih bersegmen. Contohnya masih bersegmen. Contohnya Majlis Belia Malaysia menghimpunkan pertubuhan belia. ACSIN, Allied Coordinating Committee of Islamic NGO, gabungan pertubuhan-pertubuhan Islam bukan kerajaan. Untuk Segmen pertubuhan Islam. Donzong, segmen pertubuhan pendidikan Cina. Di manakah gabungan semua pertubuhan-pertubuhan ni di bawah satu majlis raya. Wallahu alam. Macam mana pula? Ada Donzong memberikan tekanan. Kita tak boleh ke jadi macam Donzong kat Malaysia? Di mana loophole? Bersatu. Semangat dan saya setuju tadi tentang satu kekuasaan ekonomi. Kalau kita balik kepada 1969, ini bicara kita tengok soal ekonomi. So, ekonomi kita memang tak kuat. Orang Melayu lah. Jadi orang bangsa Cina dah pegang ekonomi. Jadi fast forward sampai sekarang, bila ekonomi pegang, next yang dicari adalah politik. Betul. Dan dapat sebahagian. Dan kemudian adalah pendidikan. Jadi dia ada turutan yang kita orang kata play smart lah. Play smart, dia tak pergi ke semua benda tapi dia kuasai. Dia fokus kepada segmen yang boleh kesan yang besar. Betul, dia fokus kepada ekonomi, dia main ekonomi first. And then dia maintainkan on politik, dia akan kuasai lebih 40 kursi maintain setiap PRU.
akan ada 40 ke 44 kursi marginal Cina. Jadi bila dah maintain, barulah orang-orang yang macam tadi Tuan Afi cakap, yang ada duit, yang kaya ni, dia akan spend dan dengan kuasa will politik ni akan ke pendidikan untuk ubah apa yang boleh diubah. Faham. Jadi kalau kita nak marah bangsa Cina untuk berbuat demikian, bangsa kita tak buat Apa perkara yang ni. sepatutnya? Apa yang sepatutnya. Faham. Tak memperjuangkan hak untuk memperkasakan Jawi, untuk memperkasakan sejarah ataupun ketamudan Melayu tu. Jawi tak ada dah. Tapi kita makin lama makin hilang. Soalnya, kalau sebelum kita nak salahkan orang lain, kita akan salahkan ketidaksepakatan kita mungkin. ketidaksepakatan kita, ketidakbersatuan kita ni. Boleh saya tambah boleh, sikit, boleh, 1 minit. boleh. Saya nampak macam ni. Saya nampak kalau ada, mereka ni berjuang betul-betul. Tapi mereka ni tak ada pelinci yang cukup. Duit bergantung. Bergantung. Pelinci, Bukan pelinci lah, minyak dia. Minyak dia untuk ni. Dia akan pancit tengah jalan. Pancit tengah sebab apa dia bergantung. Tapi kes untuk Dongzong ni, dia tak perlu bergantung pun. Dia Well funded. memang empire dia bina, tak ada masalah. Kerajaan tak ni ke, bagi surat dihantar memohon sumbangan tak dapat ke, tak masalah. Sekolah dibina sendiri, cikgu-cikgu dibayar sendiri. Jadi saya percaya bahawa ada yang nak berjuang tu, tapi sebenarnya kita kena bagi luaskan dia punya horizon kita untuk masuk dalam arena satu lagi, iaitu arena ekonomi. Sebab kita orang Melayu menganggap bahawa dengan satu lagi, ni satu fun fact juga, biasanya orang cakap politik saja yang boleh mengubah ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Toyota ataupun Perdana Menteri Jepun, kalau nak buat satu dasar, kena consult dulu dengan pengasas Toyota. Kalau pengasas Toyota tak setuju, mungkin dia tarik pelaburan, pindahkan office base bukan di Japan, mungkin akan Kacau collapse ekonomi Japan. Betul. Jadi rupa-rupanya begitu juga dengan kes kalau Biden ataupun baru naik ni adalah Donald Trump nak buat satu dasar yang mungkin mengancam tycoon bisnes ni. Kalau mereka tarik handbrake dan tak lagi menjadikan Los Angeles atau Washington sebagai base, parking dekat negara-negara lain, so mungkin boleh collapse ekonomi mereka. Jadi rupa-rupanya satu perkara pokok yang kita kena bagi tumpuan selepas kita dah kuasai politik adalah masuk dalam arena ekonomi. Sebab cash is king. Dah. Baik, kita dah akhir. Kita dah lebih kurang sejam lebih dah bercerita tentang hari ini NGO, The Grand Council dan kuasa ketiga. Sebelum kita pergi lebih jauh ataupun kita nak tutup kita punya series kita pada malam ni, saya nak tanyakan kepada kedua-dua panel tentang nasihat kepada anak muda. Soalan pertama, dan apakah mereka yang ingin menceburi politik terutamanya hari ini perlu meneruskan ataupun memilih untuk berada dalam kamar NGO saja atau bagaimana? Okey, jawapannya akan klise lah kan. So jawapan klise saya adalah saya akan menggalakkanlah semua anak-anak muda untuk masuk dalam kegiatan organisasi ni. Pertamanya adalah manusia ni sebagai social animal dalam kajian sains sosial. Maknanya dia kena itu orang barat sebutlah. Orang putih kata manusia ni lah social animal. Ketika saya masa tahun pertama, social animal. kata kurang ajarnya orang putih ni bagi aku animal. Masa first degree, first sem. Rupa-rupanya mereka punya tafsiran bahawa, dan bila saya baca dalam kitab, dalam buku contoh Imam Al-Ghazali pun, dia sebut sebagai manusia ni hayawanun natik. Haiwan yang berkata-kata. Jadi tak mungkin nak berkata-kata seorang-seorang. Jadi itu menjadi dalil bahawa kita kena berada dalam kumpulan atau jamaah. Tak mungkin kita menjadi orang yang boleh memainkan peranan kita sebagai manusia kalau kita self-centrism ataupun individualistik dan sebagainya, hanya sekadar fokus pada diri. Tak, sebab manusia itu adalah hayawan masyarakat. Cuma bezanya yang Imam Al-Ghazali kata mereka berkata-kata dan berakal. Hayawanun natik. Ini dalam Imam Al-Ghazali punya pandangan. Jadi mandatory lah untuk nak menyertai kegiatan amal jama'i. Amal jama'i kegiatan ramai. Amal ramai. Jangan Dongzong boleh bina tu pasukan untuk ni, orang Cina ada kumpulan-kumpulan kecil pun dah ada dia punya persatuan kan. Persatuan ekonomi dia. Kita nak jalan sendiri-sendiri. Saya rasa itu menjadikan kita tak ada Grand Council sampai sekarang. Betul.
Baik, kepada Tuan Hisham sebagai orang dah masuk NGO juga, veteran ni dah jadi salah satu NGO. Adakah anak-anak muda sekarang kena celik politik, sertai politik atau let it be, berada dalam NGO saja, chill-chill, buat program, gelak-gelak, santai-santai je? Bagaimana? Politik tu perlu. Hmm. Sebab itu adalah satu pemusatan kuasa. Tapi bila kita lihat banyak anak muda yang terpesona dengan kuasa, nak masuk politik tapi tak belajar banyak perkara, tak merantau lah, belajarlah dahulu daripada bawah. Saya melihat semua nak jadi Syed Saddiq. Dia, Saddiq ketika berumur 25 tahun jadi Menteri dan sebagainya. pementeri. Dia mungkin satu dalam sejuta. Kadang-kadang peluang tu datang Rezeki je lah. rezeki lah, waktu yang tepat, masa yang tepat, Orang yang betul, tempat orang yang betul, masa yang betul. Jadi tak semua akan dapat peluang tu, tapi semua nak berebut mengejar untuk menjadi sosok politik yang terlalu muda. Ini masalah yang berlaku di kalangan orang muda bila dia tak duduk belajar, mendalami sepak terajang ke politik tu, dan akhirnya bila terjatuh and then kecewa and then hilang lah. Jadi nasihat saya kepada anak muda, bertenang, bersabar, Go with the flow. follow, go with the flow. Masa dah akan tiba. You will be there. You will be there. Okay, satu perkataan untuk Malaysia selepas ini. Satu perkataan. Glorious. Glorious. Tuan Hisham? Malaysia boleh. Malaysia boleh ya? Simple saja. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini bersama dengan rancangan Bro OK. Terima kasih sekali kepada saudara Bro Hanafi, Lieutenant Hisham, Bro Hisham. Yang akhirnya NGO mahu atau tidak mahu, semestinya NGO itu berada dalam peta politik Malaysia. Bagaimana memilih untuk berada dalam bidang apa ataupun kekal berada dalam segmen biasa bergantung kepada hasrat masing-masing. Tiada yang betul, malah tiada yang salah. Tetapi semestinya kewujudan NGO itu perlu diperkasakan untuk menjadi kuasa ketiga, bukan sahaja untuk memberi nasihat kepada kerajaan, tetapi juga menjadi suara-suara yang mungkin mendesak kepada isu-isu yang sangat penting kepada maslahah kepada umat ataupun kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Maka kepada semua pemimpin NGO, perkasakan diri kamu, perkasakan NGO kamu untuk memastikan kamu bukan sahaja mampu untuk menyelesaikan masalah setempat ataupun ruang lingkup kamu, tetapi kamu juga boleh berada di dalam satu pembentukan negara bangsa yang kita sayang. Itu Malaysia. Tepuk dada dan tanya selera. Sampai kita bertemu lagi di malam-malam seterusnya bersama saya Nazrin Faiz dalam segmen Bro OK di NR Channel TV yang semestinya akan dijemput lagi panel-panel yang anak muda, mereka yang berpengalaman untuk berkongsi buah fikir untuk tetapan anda bersama. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita boleh Dijemput bukan kalah.